Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan pelajaran matematik tingkatan 1 bab 8 garis dan sudut dengan standard pembelajaran kali ini 8.3.5 mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk dikenali sebagai sudut dongak. Cuba kamu lihat situasi yang berikut. Mona memandang ke arah sebuah layang-layang di atas. Sudut antara penglihatannya dengan garis mengufuk dikenali sebagai sudut dongak. Sudut dongak ini cikgu labelkan sebagai sudut X. Jadi, sudut X ialah sudut dongak layang-layang itu dari penglihatan Mona. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, sudut antara penglihatannya dengan garis mengufuk dikenali sebagai sudut tunduk. Sekarang, kamu lihat pula situasi yang berikut. John memandang ke arah bola yang berada di tanah. Sudut antara penglihatannya dengan garis mengufuk dikenali sebagai sudut tunduk. Cikgu labelkan sudut tunduk sebagai Y di sini. Jadi, sudut Y ialah sudut tunduk bola itu dari penglihatan John. Kamu juga harus tahu bahawa sudut dongak dan sudut tunduk ini adalah sentiasa sudut tirus. Ini bermakna nilai kedua-dua sudut ini masing-masing adalah kurang daripada 90 darjah. Bagi dua objek yang tidak berada pada aras yang sama, sudut dongak adalah sentiasa sama dengan sudut tunduk. Misalnya, kamu boleh lihat daripada gambar rajah ini. Jika objek B berada pada aras yang lebih tinggi daripada objek A, maka sudut dongak B dari A adalah sama dengan sudut tunduk objek A dari B. Dengan kata lain, nilai sudut X adalah sama dengan nilai sudut Y. Baiklah pelajar, mari kita lihat contoh ini. Kenal pasti garis mengufuk, sudut dongak dan sudut tunduk bagi rajah berikut. Okey, yang pertama kita nak kenal pasti garis mengufuk. Sekarang kamu lihat pada gambar rajah ini. Apa itu sebenarnya garis mengufuk ya? Garis mengufuk ialah suatu garis yang keadaannya mendatar dan juga rata. Okey, kalau kamu lihat pada gambar rajah, agaknya yang mana satu itu garis yang berkeadaan mendatar? Ya, garis PQ. Okey, kalau kamu lihat, garis PR dan juga PS ni keadaannya condong. Okey, jadi untuk jawapan yang pertama, garis mengufuk ialah garis PQ. Kita teruskan dengan bahagian B, sudut dongak R dari P. Okey, apa itu sudut dongak? Dongak ini dalam bahasa mudahnya kita akan pandang ke arah atas. Kalau kamu lihat pada gambar rajah ini, orang ini berdiri dan memandang ke arah kapal terbang, okey, yang berada di atas. Jadi garis PR ini merupakan arah penglihatannya lah, dia dongak ke arah kapal terbang. Jadi macam mana kita nak dapatkan sudut dongaknya? Okey, sudut dongak ini mesti bermula daripada garis mengufuk, okey, iaitu garis PQ. Jadi kita akan dapatkan sudut dia bermula daripada garis PQ hingga ke garis PR. Jadi di sinilah sudut dongaknya. Kita labelkan sudut dongak ini sebagai sudut QPR. Okey, seterusnya bahagian C, sudut tunduk S dari P. Okey, sudut tunduk itu ialah
sudut yang mana kalau kita dalam bahasa mudahnya kita boleh katakan kita memandang ke bawah. Tunduk tu pandang ke bawah ya. Okey, jadi kalau kita lihat situasi orang ini, dia berdiri dan dia memandang ke arah kapal layar yang berada di bawah. Jadi PS ni ialah arah penglihatannya yang tunduk ke bawah lah. Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut tunduknya Okey, kita nak lukis sudut tunduk ini bermula daripada garis mengufuk garis mengufuk PQ. Jadi kita lukis bermula daripada garis PQ menuju ke arah garis PS ini. Jadi di situlah sudut tunduknya. Okey, jadi kita tuliskan jawapannya sudut tunduknya sebagai sudut QPS. Sekarang cikgu teruskan dengan contoh yang berikutnya. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Meling dan Gopal di sebuah lereng bukit. Lukis dan labelkan A, sudut A yang mewakili sudut dongak Meling dari Gopal. B, sudut B yang mewakili sudut tunduk Gopal dari Meling. Okey, kita selesaikan bahagian A dahulu. Okey, apa yang dikehendaki ialah sudut dongak Meling dari Gopal. Okey, jadi sudut dongak ini Gopal akan memandang ke arah Meling. Jadi kita buat suatu garis arah penglihatan dari Gopal ke Meling. Okey, seterusnya untuk dapatkan sudut dongak, kita kena lukis suatu garis mengufuk. Okey, garis mengufuk itu mesti mula daripada Gopal lah. Kerana Gopal dongak ke arah Meling. Jadi garis mengufuk tu garis yang rata. Kita bina satu garis mengufuk dari Gopal. Okey, sekarang di manakah kedudukan sudut dongak? Sudut dongak bermula daripada garis mengufuk ini ke garis warna merah ni. Okey. Jadi kita lukiskan di situ sudut dongaknya dan kita labelkan sebagai sudut A. Sekarang kita lihat bahagian B. Okey, untuk soalan bahagian B ni, kita kena cari sudut tunduk Gopal dari Meling. Okey, kalau tunduk ni maknanya orang yang bahagian atas akan memandang ke bawah lah. Jadi Meling akan memandang Gopal. Okey, kita lukis garis penglihatannya dari Meling ke Gopal. Kemudian kita kena teruskan dengan melukis garis mengufuk. Kita nak lukis garis mengufuk ni dari mana? Meling ke Gopal? Okey, disebabkan sudut tunduk, maknanya Meling yang akan tunduk. Jadi kita akan lukis garis mengufuk dari Meling. Okey, garis mengufuk bermula daripada Meling dalam keadaan rata. Okey, sekarang kita nak lukis sudut tunduk. Di manakah sudut tunduknya? Ya, sudut tunduk ini mesti bermula daripada garis mengufuk dan juga ke arah garis arah penglihatan ini yang berwarna merah. Jadi sudut tunduknya di sini dan kita kena labelkan sudut tunduk sebagai B.